Selamat pagi dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Javinia Jimlajim dalam Berita Pagi Sabah edisi Ahad 20 September 2020. Semangat perpaduan dan integrasi nasional yang terbentuk sejak 57 tahun lalu hasil pembentukan Malaysia pada 16 September 1963 sangat bernilai. Justeru ia harus diperkukuh dan sebarang elemen negatif dan perbezaan yang menjejaskan perpaduan serta keharmonian kaum perlu dielakkan. Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air Senator Dato' Dr. Ahmad Mazrizal Mohamad dalam program Santai Bersama Sahabat Guru dan Bekas Pelajar di Dewan SMK Muhibah Sandakan berkata, isu tuntutan Filipina ke atas Sabah adalah tidak berasas dan tidak relevan. Sabah adalah hak Malaysia berdasarkan fakta sejarah lalu dan rakyat Sabah sendiri telah menentukan hak mereka melalui perjanjian Kobol. Tegasnya, pendirian kerajaan tidak berganjak untuk tidak berunding atau melayan tuntutan mana-mana pihak ke atas Sabah. Membina kemudahan infrastruktur perikanan antara yang diberi tumpuan Kerajaan Persekutuan bagi keselesaan nelayan di Sabah. Jeti moden yang lebih baik juga perlu dibina bagi memudahkan mereka mendaratkan hasil tangkapan. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 1, Datuk Seri Ahmad Hamzah berkata sehingga kini RM1 juta sudah diluluskan untuk baik pulih dan bina jeti. Ini termasuk jeti Kampung Gayang dengan kos RM200,000, jeti Kampung Tembiluk RM300,000, jeti Kampung Serusup RM200,000 dan terbaru jeti Kampung Baru-Baru RM300,000. Di Sabah sahaja kita telah dapat memperbaiki dan menaik taraf jeti-jeti sebanyak 5 buah. Dan kita mahu kalau boleh jeti-jeti moden diwujudkan supaya pendaratan ikan nelayan-nelayan dapat dilaksanakan dan diuruskan dengan cara yang terbaik. Beliau menyertai program jelajah prihatin nelayan Tuaran anjuran Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia di Tuaran. Dana khas prihatin nelayan bernilai RM150,000, allowance sara hidup nelayan lebih RM750,000 sudah diagihkan kepada penerima sehingga Ogos. Turut disalurkan peruntukan program tanaman kontan RM20,000. Nelayan yang ditemui berterima kasih atas bantuan tersebut. Sebab dia sudah kena tambahlah. Dari dulu dapat 250, sekarang sudah dia tambah 300. Sebab nelayan ini bukan sehari-hari dia punya pendapatan ada. Sekarang musim tengkujuh memang tidak dapat. Jadi seadanya itu bantuan allowance sara hidup 300 ada untuk menampunglah kehidupan. Memberi kami kemudahan jeti, air semua dan yang kemudahan lain tu. Yang nelayan ni dulu susah bah. Sekarang ni okey sudah. Dia memberi kemudahan semua jeti sama yang nelayan-nelayan sini okey sudah. Kumpulan sasar seperti nelayan, petani dan peniaga kecil di kawasan Sulaman akan diberikan perhatian oleh Perikatan Nasional PN dalam meningkatkan sumber ekonomi mereka. Menurut calon PN bagi N12 Sulaman, Datuk Seri Panglima Haji Jinor adalah penting untuk mempelbagaikan sumber pendapatan bagi meningkatkan kualiti hidup mereka. Tambahnya, perancangan tersebut sudah menjadi hala tuju Perikatan Nasional dalam membantu rakyat terutamanya golongan sasar yang terjejas akibat penularan COVID-19. Saya akan lakukan yang terbaik untuk membantu kumpulan-kumpulan sasar ini kepada nelayan, kepada petani dan juga mereka yang menjadi peniaga-peniaga kecil dan sebagainya. Mereka memerlukan bantuan, mereka memerlukan tempat dan sebagainya. Beliau berkata demikian kepada media selepas menghadiri majlis pemimpin bersama rakyat di Kampung Kindu Tuaran. Selain meningkatkan sumber pendapatan rakyat Sabah, kemudahan infrastruktur turut dititik beratkan untuk kemudahan penduduk kampung dalam mensejahterakan hidup mereka. Mandat baharu kepada calon Barisan Nasional BN di Kota Belud dan calon Gabungan Rakyat Sabah akan meneruskan semula pembangunan yang telah dirancang kerajaan BN sebelum ini. Antaranya pembangunan infrastruktur dan sekolah-sekolah daif di Sabah, khususnya di Kota Belud. Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pelan pembangunan infrastruktur di Sabah khususnya Kota Belud telah pun dirangka dan diluluskan semasa pemerintahan kerajaan BN sebelum ditarik semula setelah Pakatan Harapan berkuasa. Ini menyebabkan pelan pembangunan infrastruktur terutama projek PAN Borneo terbantut sehingga kini. Semua aku janji yang telah dilancarkan
oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 16 September yang lalu untuk kita laksanakan. Bukan hanya janji yang tidak dapat ditunaikan, tetapi ianya telah dipersetujukan oleh parti-parti kerajaan untuk kita laksanakan bagi kepentingan rakyat Sabah. Tegasnya turut dihentikan peruntukan sebanyak RM1 bilion untuk pembaikan semula sekolah-sekolah daib di Sabah, terutama di kawasan luar bandar. Justru demi kesinambungan pembangunan semula Sabah dan Kota Belud, rakyat perlu bijak membuat pilihan semasa hari pengundian pada 26 September ini. Beliau berkata demikian kepada media semasa melakukan ziarah kasih di Kampung Labuan dan Tempasuk, Kota Belud petang tadi. Turut hadir calon BN bagi Dun Tempasuk, Muhammad Arsad Bistari dan Ketua Pemuda UMNO bahagian Kota Belud, Awang Padli Juanas. Ketokohan dan kepimpinan generasi muda perlu diberi perhatian kerana mereka bakal menjadi pelapis kepimpinan negeri Sabah dan negara pada masa akan datang. Demikian ditegaskan Ketua Penerangan Perikatan Nasional Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dalam majlis ramah mesra di Kampung Nanamum dan ziarah kasih Rampayan Laut di Kota Belud. Ini adalah satu contoh komitmen Kerajaan Persekutuan untuk memastikan anak-anak muda ini diberikan ruang, dukungan dan dorongan untuk mencipta idea-idea baru bagi pembangunan negeri dan juga negara. Tambahnya, Kerajaan Persekutuan selama ini sentiasa memberi peluang kepada generasi muda negara menyumbang ke arah kesejahteraan rakyat. Beliau turut memperkenalkan calon PN bagi Dun Pintasan Pairis Serendaan 36 tahun dari Kampung Pandasan, Kota Belud. Lebih 500 penduduk setempat hadir dalam majlis ramah mesra ini. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR perlu menyediakan prosedur operasi standard SOP yang terbaik sekiranya ada mana-mana individu yang dijangkiti COVID-19 mahu mengundi pada 26 September depan. Ketua Menteri Kerajaan Sementara Sabah, Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiee Aptal berkata, SOP ketat itu boleh dilakukan di mana-mana pusat kuarantin tempat setiap pesakit terlibat diasingkan daripada umum. Kalaupun ada orang yang terjangkit positif, kita minta supaya SPR sediakan ruang untuk pesakit yang boleh mengundi. Mereka ada hak untuk mengundi, menunaikan tanggungjawab. Tidak bererti kalau orang positif tidak boleh mengundi. Beliau berkata demikian kepada media selepas menghadiri Majlis Bersama Rakyat di N30 Bungawan. Sementara itu, Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Parti Pribumi Bersatu Malaysia PPBM, Datuk Seri Panglima Lajim Ukin, menasihatkan agar semua jentera dan mereka yang terlibat semasa kempen untuk menjaga diri mereka. Kita di Bilik Kerakan telah pun memberikan taklimat kepada seluruh jentera kita. Bukan saja ICR 10, tetapi seluruh jentera kita. Di kalangan armada yang menjadi gerak gempur, pasang poster dan juga jentera-jentera kita lain supaya menjaga diri. Seperti slogan kerajaan kita, kita jaga kita. Beliau juga berkata ia menjadi kebimbangan rakyat jika berlakunya peningkatan jangkitan COVID-19 selepas pilihan raya umum Dun Sabah ke-16 ini. Jabatan Kemajuan Masyarakat Kemas Negeri Sabah diperuntukkan sejumlah RM470,000 bagi pelaksanaan program kemahiran dan melahirkan usahawan rintis di Sabah. Pelbagai program sedang dilaksana untuk menyalurkan kepakaran, ilmu pengetahuan dan kemahiran kepada peserta kelas kemahiran Kemas Negeri Sabah. Ketua Pengarah Kemas Datuk Muhammad Yasid Bidin berkata antara program dilaksana ialah Wacana Ilmu Wanita Inspirasiku, 171 siri kursus kemahiran jangka pendek, 13 siri Quick Win dan 25 siri program Do It Yourself. Di mana kita akan mengadakan banyak lagi bengkel-bengkel dan kursus-kursus khas untuk usahawan yang berasaskan kepada makanan, berasaskan jahitan, begitu juga dengan keras tangan. Dan kita juga ada buat andaman ataupun kecantikan diri. Datuk Muhammad Yasid ditemui RTM sempena program Wacana Ilmu Wanita Inspirasiku Wanita Desa ke Global 2020 di Kota Kinabalu. Sementara itu, usahawan yang ditemui mengakui mendapat banyak manfaat daripada program tersebut. Tahun 2016 saya dapat bantuan rintis niaga. Tahun 2017
saya dapat R&D punya rintis dari Giat Mara juga. Dengan tahun 2020 juga saya dapat kerjasama dengan KPLB bagian PPP dengan program KEP PLKK. Sebelum dapat bantuan pun saya sudah dengan kemas lah. Lepas tu dapat bantuan lagi, lebih lagi lah. Di kemas saya banyak mendapat banyak pelajaran craft atau buat masak-masakan begitu, kuih kah. Saya dapat oven setelah diri khusus 3 hari untuk lanjutkan saya punya, berkembangkan lagi lah saya punya bakery. Sangat baiklah dapat meringankan saya punya menambah saya punya pengeluaran lagi, produk pengeluaran saya. Saya lagi pilih pengalaman. Saya pilih pengalaman. Saya pilih pengalaman. Saya pilih pengalaman. Kalau saya pengalaman lah, itu yang lebih penting. Saya pilih pendidikan. Saya pilih pendidikan. Saya pilih pendidikan. Saya pilih pengalaman. Saya pilih pengalaman lah. Saya pilih yang berpengalaman dan berpendidikan. Saya pilih yang ada pengalaman lagi. Baik, saudara, sekian berita pagi Sabah dan kepada semua pengundi di Sabah pada 26 September ini, tunaikanlah tanggungjawab anda sebagai pemilih. #BahUndi 2020. Tetapi jangan lupa kita harus patuhi kepada SOP kerana pandemik COVID-19 belum berakhir. Dengan itu, saya Javinia Jim Lajim. Salam sejahtera dan kita jumpa lagi.